Aku nak tanya korang, wahai netizen, kalaulah korang rasa korang betul komen itu dan ini, malukan orang itu ini dekat laman sosial, orang nak masuk Islam ke dengan cara korang? Nabi pernah pesan kat kita 1400 tahun dulu, wahai netizen, sesiapa yang memanggil orang dengan perkataan kafir, even walaupun dia betul kafir, tapi kau pasti dia kafir, maka tuduhan itu kembali kepadanya. Reflect, bye. Reflect. Mirror. Okay guys, aku rasa Malaysia kalau buat Olimpik kan, Olimpik dalam kecaman media sosial, aku rasa kita menang emas, perak dan gangsa, semua kita bolot. Walaupun kita punya population dekat Malaysia ni 30 lebih juta je, tapi bab kecam kita memang number one di dunia lah aku rasa. Kau kena faham satu benda, korang kena faham. Farah Ann ni adalah seorang individu yang membesar dengan gimnastik. Maknanya daripada usia muda lagi, apa yang dia tahu adalah gimnastik, tidur makan gimnastik, tidur makan. Umpama dia macam tu hidup dia, okay? Apa yang dia pakai tu adalah sebahagian daripada hidup dia sejak usia yang sangat muda, dari kecil lagi. Dia tak anggap benda tu sebagai simbol ke. So that's why untuk kali ni aku ada buat tetamu jemputan, dan aku rasa dia lah orang terbaik untuk bagi penjelasan terutamanya bab agama ni kan. Sebab aku rasa apa yang kau nampak tu adalah salah. Kau tengok balik gambar ni, ini adalah kapur yang ada dekat baju dia, gymnastic chalk, bukan benda yang korang semua fikir tu. Kenapa mata korang tajam sangat tengok kat situ? Itu persoalan yang aku tanya. Kan, kau tengok acara sukan ke kau nak tengok blue? Tak apa, hari ni kita ada ustaz untuk korang. Are you ready? Ustaz Tajdid Hadari ni. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat bro. Kau sihat bro? Sihat brother. Sekarang ni aku buat Olimpik lah. Dan aku juga memantau apa yang aku lihat dekat social media. Agak mengejutkan bagi aku bila aku tengok kecaman terhadap pemakaian atlet. Pendapat Ustaz sendirilah dari aspek agama tentang pemakaian Farah Ann sebagai seorang atlet gimnastik. Kalau ikutkan Islam, secara asasnya memang secara hujah dalil yang terang menyatakan memang betul kita kena tutup aurat. Dalam Al-Quran, okay, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutlah terang-terang dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya bani, wahai kaum Adam, anak-anak Adam, qad anzalna, maka sesungguhnya telah kami turunkan alaikum, ke atas kamu, libasan, pakaian-pakaian, yuwari, yang mana menjadi penutup aurat, sawatikum, ke atas kamu, aurat-aurat kamu, warisha, dan juga sebagai perhiasan buat kamu. Okey, Tuhan dah bagi tahu memang pakaian digunakan untuk tutup aurat dan hukumnya adalah wajib. Mana-mana mazhab pun memang kena tutup aurat. Farah Ann Abdul Hadi, aku tak kenal dia dan dia bukan ex-girlfriend aku. Memang betul dia silap dari sudut pemakaian dia, tapi jangan kau hentam dia. Okay. Sebab Nabi Muhammad dia pernah dakwah orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy tengah sembah berhala tau. Nabi Muhammad tak ada pula cakap, orang tak ada akal. Woi, kau ni tak ada akal ke? Sembahlah Allah kan? Tak ada. Tapi Nabi cakap sangat cantik, wahai kaumku, janganlah engkau sembah berhala. Kepada semua netizen-netizen yang budiman dekat luar sana, bukan cara kita menghentak. Even kau nampak, yes, memang betul kau tengok nama dia Farah Ann Abdul Hadi, bapa dia Islam dan dia Islam, kita tahu. Tapi jangan kau hentam dia seolah-olah macam dia tak tahu alif bata, seolah-olah macam dia tak tahu kain telekung tu apa, seolah-olah macam dia tak tahu apa halal haram. Tidak, ada cara dia. Nabi bagi tahu dekat kita, mafhumnya tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain. Kita ni kena tutup aib orang lain. Kalau kita berjaya buat, melainkan Allah akan tutup aib hamba yang pertama tadi di hari kiamat. Saya nampak kebanyakannya menggunakan agama ini sebagai salah satu cara untuk mengecam. Tetapi mereka bukan sekadar cakap pasal pakaian, mereka cakap pasal bahagian badan dia yang menjolok mata. Bila kita tengok acara sukan tu pun, secara jujurnya Ustaz, yang kita nampak cuma beberapa saat je dia berlari dan juga ketika dia menunggu nak dapat point daripada juri. Itu je. So macam mana netizen-netizen ni yang boleh rajin sangat nak pergi tengok sampai ke bawah situ, sampai nak screenshot. Zaman jahiliah dekat Arab dulu pun mereka menjadikan wanita ini sebagai satu alat untuk hiburan diri mereka. Faham. Apa yang mereka pandang ialah pada aurat perempuan lah. So bahkan orang-orang Arab zaman dulu, bila dia nampak tu, mereka sama-sama dia orang sembang tentang aurat perempuan tu. Mereka sembang tentang aib orang tu.
So memang itu normal bro, fitrah lelaki lah. So, umpama kita kembali ke zaman jahiliah ke apa ni? Yes. Sebab kita bincangkan aurat perempuan. So itu tak sepatutnya. Kita kena slow-slow dakwah dia dan kena DM dia personal, bukan kau pergi tag nama dia dekat IG Astro Arena. Yes. Okay, jujur cakap Ustaz, saya duduk dekat Wangsa Maju di rumah flat. Saya orang susah dulu, family saya. Rumah flat tu macam umpama PPR zaman dulu lah. Okay. Kat situ, komuniti dia semua Melayu. Itulah sebabnya saya boleh fasih berbicara dalam bahasa Melayu pada hari ini. Adalah kerana saya dibesarkan sejak usia 5-6 tahun lagi dalam senario community speak tu. Sebelah flat rumah saya tu adalah surau. Saya pernah terbelajar Alif Bata. Saya pernah tak sengaja masuk kelas agama. Cerita betul Ustaz. Ini lawak. Cerita betul. Saya pernah secara tak sengaja ni patut masuk kelas moral, tapi bila aku tengok kelas moral tu macam 5-6 orang je, boring tak happening. Aku tengok kelas agama ni 40 orang best. Lagi-lagi member yang aku rapat semua masuk kelas agama kan. Masa tu darjah 2 tak silap aku masuk kelas tu dan aku sempat belajar sikit-sikit lah kan. Apa yang aku tahu sampai sekarang yang aku bawa daripada usia 5-6 tahun. Orang yang tak kenal aku secara peribadi ni daripada dulu, dengan relax ni memanggil aku kafe, benda-benda macam ni. Benda ni sangat normal. Daripada waktu yang sama bila aku tengok dekat komen-komen Faraen, ramai yang non-Muslim, terutama Cina dan juga Indian yang cuba nak explain kat diorang yang benda tu saya ni kapur lah apa semua. Lepas tu diorang balas balik cakap apa tau, kau diamlah kafe. Nabi pernah pesan kat kita 1400 tahun dulu, wahai netizen, sesiapa yang memanggil orang dengan perkataan kafir, even walaupun dia betul kafir, tapi kau panggil dia kafir ataupun musuh Allah, ini berat punya tindakan tau, berat ya. Apa kata Nabi? Maka tuduhan itu kembali kepadanya. Reflect mirror. Tapi yang aku nak bagi tahu dekat korang amaran, korang jangan hukum orang ikut suka. Engkau hentam dia pasal bab cukai lah apa semua. Entah-entah engkau bukan setakat cukai, zakat pun kau tak jelaskan. Tiba-tiba kau nak hentam orang. Engkau nak mengaku engkau adalah best Muslim practitioner. Adakah benar dalam agama Islam ni, kalau ada pakaian seseorang itu menjolok mata ataupun tidak menutup aurat dan sebagainya, ia menjadi kewajipan seseorang lagi yang beragama Islam untuk menegur? Okey, jawapan dia sangat terang, sangat cerah. Yes, wajib. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. So bersaudara ni macam mana guys? Maksudnya ialah kalau kau tengok adik kau buat silap, kau kena tegur. Kalau kau tengok ayah kau buat silap, kau kena tegur. Tapi adakah sama kita tegur adik dengan cara kita tegur ayah? Lain kan? So macam tu lah cara kita dalam berkomuniti, bermasyarakat. Bila kita nampak ada orang buat silap, kena ada cara dia. Tambah-tambah yang kau nak tegur tu adalah atlet wakil negara. So wahai netizens, tempat untuk menegur bukan laman sosial. Engkau nak tegur dia ialah sehabis baik engkau berdepan dengan dia. Supaya apa? First, tidak ada salah faham. Yang kedua, supaya tidak berlakunya fitnah. Engkau cari aib orang tu, memang kau lepas kat dunia ni. Memang kau rasa, yes, aku berjaya tegur dia dan aku berjaya malukan dia. Tapi engkau lupa yang satu hari nanti engkau pasti akan pergi ke satu destinasi yang engkau dan aku serta orang yang kau kecam tu akan pergi. Apa dia? Akhirat. Dekat sana, guys, Allah akan buka aib kita balik bro, sis. Last Ustaz, mungkin pesanan santai lah untuk netizen-netizen kat luar dengan viewers channel YouTube ni. Aku nak tanya korang wahai netizen, kalaulah korang rasa korang betul komen itu dan ini, malukan orang itu ini dekat laman sosial, orang nak masuk Islam ke dengan cara korang? Orang lagi suka ke Islam? Kalau tak, check something wrong somewhere. Itu je aku nak pesan. Moga-moga bukan kita menjadi fitnah kepada agama kita balik. Wallahualam. Okay, Wen. Steady lah Ustaz. Aku dah cakap dah dalam channel ni, aku akan baca komen-komen korang. Go Liu Ying, Chan Peng Sun yang dikecam hebat selepas kalah terutamanya dengan pasangan daripada Jerman. Ethan Tan dekat Astro Arena ni Facebook komen kata, boleh terbang business class pergi ke Jepun makan sushi, beli patung Ultraman, tangkap gambar dengan Doraemon, jalan-jalan cari ramen, selfie upload masuk social media, Jumaat opening ceremony, Isnin terbang balik tangan kosong. Malaysia boleh katanya. Satu, mereka bukan lagi di bawah naungan BAM. Aku nak cakap dengan korang mereka adalah atlet profesional yang bergerak secara solo. So, dorang sendiri dah kumpul point dorang, duduk ranking yang cukup baik untuk layak secara automatik ke Olimpik atas dasar usaha diorang sendiri. Okay, ingat benda tu. Yang keduanya, diorang pergi Tokyo pakai duit sendiri weh. Pakai duit sendiri ataupun ada penaja yang bawa diorang. So kau jangan nak cakap kau pakai duit cukai, kau bayar dekat government, lepas tu government bagi kat diorang pergi sana nak holiday. Atlet-atlet ni diorang dah masak dah bab travel ni. Kau ingat diorang nak ke? Zamri kata, sebenarnya
Kita orang ni dah tahu dari dulu lagi dah mereka akan kalah sebelum mereka berangkat. Patutnya lepas dah Perak Olimpik, Rio hari tu bersara je. Mungkin nak ikut Lee Chong Wei kot, nak return, tapi mereka bukan Lee Chong Wei. Sekarang negara berharap kat Lee Zijia je dan anggap double lelaki kalah. Jangan mengharap double lelaki boleh pergi jauh. Bro, masa kau makan kata-kata kau lah. Dia dah buktikan kata-kata kau salah kan. Apa yang kau jangkakan double lelaki tak boleh pergi jauh tu, diorang lah yang pergi paling jauh. San katanya badan Amoy dah jadi gempal macam tiup belon. Macam mana nak menang sebab dah jadi gempal dan lembab? Wow, San, perlu ke kau body shaming orang? Kalau kau ada orang depan mata kau dekat social media kau boleh cakap macam ni. Tapi kalau ada orang depan mata kau, adakah itu cara kau bercakap dengan orang? I mean, even if Goh Liu Ying baca komen kau ni, adakah kau rasa Goh Liu Ying akan baca ni dan menganggap betul lah, I gemuk lah, I gempal lah, I lembab? Serius lah bro. Pemikiran kau sangat tertutup lah, boleh dikatakan, sampaikan kau gunakan itu sebagai alasan untuk seorang atlet yang tak boleh berjaya. Ramai atlet yang berisi yang dah pun membuktikan yang awak salah. Shah My Venture pun sama, betul-betul dah lembik dan debab Amoy ni. Patut jaga baby je, ganti orang baru. Jaga baby apa? Baby siapa? Sejak bila Goh Liu Ying ada baby? Wow. Untuk 10 tahun aku rasa straight diorang antara pair bercampuran negara yang paling konsisten dalam top 10 ataupun top 5. Pencapaian terbaik pada tahun 2012, ranking nombor 3 di dunia dan memenangi pingat perak di Olimpik Rio Brazil 2016. Sukan si tak ceritalah kan. So itu sedikit sebanyak memberikan korang idea sejauh mana kehebatan Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying untuk 10 tahun bersama dengan pasukan kebangsaan. Okey, Leong Man Yi usia dah 36 tahun. Pencapaian dia kejap lagi aku cerita, tapi aku nak baca komen dulu. Radi Abu Hassan, dah cuba kan tapi tak boleh. Lepas ni pihak bertanggungjawab harus buat perubahan besar. Jangan jadikan pelbagai alasan. Atlet selalunya tidak membangkang apa yang diperkatakan oleh jurulatih. Wakil negara yang hadir semua nak kemenangan pingat, tidak kira apa warna pun. Pada pandangan semua atlet luar negara ada berlatih walaupun dalam keadaan COVID. Jika tiada latihan sistematik berterusan, tak boleh dapat pingat atlet tu. Di Malaysia tak tahulah sama ada masa COVID tu hari tu ada berlatih atau tidak. Kat Malaysia pun ada sistem bro. Kita ada MSN bro, kita ada ISN bro. Semua benda dilakukan mengikut piawaian yang tertentu. Semua orang yang bekerja dekat MSN dan ISN semuanya adalah train. Mereka menggunakan sport science. Gila kau tak berlatih? Of course diorang berlatih bro. And waktu SOP pun diorang ada berlatih. Seterusnya, LS Drew. Sepatutnya badan berat dan ketinggian kena sama masuk acara ni. Cuba tengok peserta Cina, Jepun, sama je. Tu baru berirama. Apa kaitan tinggi ke, pendek ke? Synchronize. Seirama, bukan berirama. Bukan diorang main lagu, diorang kena layan irama lagu tu. Manyi besar sikit dari Pandalela. Mungkin ni salah satu sebab tak synchronize. Sekadar pandangan je, jangan kecam. Macam mana tak kecam bro, komen kau macam ni? Bro kesis ni LS Drew. Aduh. Badan berat ketinggian tak berkait langsung dengan teknik synchronize yang diorang buat. Synchronize itu adalah, aku dah pernah research dah buat diving ni, dan pergerakan diorang kena selari. Selari itu yang dimaksudkan dengan synchronize. Tak ada berkait dengan siapa tinggi, siapa pendek. Tak ada. Okay, entry ke dalam air kena cantik dari segi percikan tu. Kalau dibandingkan seorang percikan dia besar, seorang percikan dia kecil, itu tak sinkro. Azman Lanman kata dalam masa 4-5 tahun Malaysia tak ada bakat lain. Dia dah kena ubah dah plan sukan negara kita. Yang injured jangan hantar, memalukan negara je. Wow, tak ada perasaan ke bawa nama negara? Kalau tak perform, tujuan Sukma untuk apa sebenarnya? Setiap 2 tahun dah label dunia jangan main kat Sukma dan Sukan C. Aku rasa tanggapan kau terhadap atlet-atlet ni jauh berbeza daripada orang ramai. Sebab aku tengok orang ramai tetap berbangga dengan atlet-atlet negara yang pergi mewakili negara. Sebab kau ingat senang ke nak pergi Olimpik? Menang pingat tu tolak tepi lah. Itu memang luar biasa. Aku nak share dengan korang pencapaian Manyi. Kau buka Wikipedia kau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dapat berbelas-belas lah pingat emas dia dalam sukan C. Dekat semua negara-negara yang berbeza. Dekat Guangzhou baru lagi 2019 kejohanan dunia 10 meter sinkro yang kau kutuk dia dengan Pandalela. Kenapa dia kena partner Pandalela apa semua? Dia menang pingat perak baru 2 tahun babe. Current. Moral of the story lah, pendek cerita adalah aku rasa kalau kita nak kecam, boleh kecam, tapi dengan cara yang kau bagi value. Maknanya kau bagi satu kritikan yang membina yang kau rasa kalau atlet tu baca sekalipun, lah, mungkin aku boleh ambil kata-kata ni sebagai iktibar. Kita semua ada kekurangan, kita semua ada kelebihan. Sebab hakikatnya mereka adalah atlet kita. Mereka melambangkan kita, rakyat Malaysia kan. So kalau kau kutuk atlet kau sendiri, orang luar tengok,
apa dia orang akan fikir. Tu yang aku cakap, kalau kita ada Olimpik kecam, kita memang number 1, number 2, number 3. Tu kalau boleh kita tak nak menang emas dalam acara kecaman. Kalau kau rasa benda ni, apa yang aku share dengan korang ni, ada nilai dia, ada value dia dekat hidup korang, dan kau rasa kau nak aku buat banyak lagi konten macam ni, ataupun buat konten yang berbeza, bagi cadangan dekat bawah. Okay, like, share, subscribe untuk support aku. Aku bukan support korang dengan apa cara yang aku mampu. Sampai di sini saja.